Jadi apa nama tu yang nak menemankan ayah dia malam ni? Muhammad Fahim. Oh, lelaki Muhammad Fahim. Muhammad Fahim. Muhammad Fahim, Muhammad Faris. Oh. Lepas tu, apa kuarantin kena pergi sekolah tak? Kuarantin ke tak pergi lah? Siapa jaga dia apa? Mana ada siapa jaga, cuti kuarantin lah saya jaga. Oh, cuti kuarantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih lagi diberikan kekuatan untuk terus sama-sama hadir mengikuti program Generasi Al-Quran, di mana pada malam ni kita sampai ke siri yang ke-229. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama kita di Google Meet, dan tuan-tuan yang hadir, saya mengalu-alukan kehadiran semua. InsyaAllah kita akan mulakan program kita walaupun sebahagian daripada ahli jemaah masih mungkin lewat join, insyaAllah. Walaupun pun sekarang dah pukul 9.41. Kita mulakan sama-sama dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-229 kita pada malam 29 hari bulan Mac 2022 ni, tetamu kita adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Faris bin Syafari. Di mana kalau tuan-tuan ingat, ini adalah penampilan kali ketiga Ustaz Muhammad Faris bersama-sama kita daripada wilayah persekutuan bersama-sama kita pada malam ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kehadiran Ustaz Muhammad Faris sebenarnya adalah secara bidan tujun, seperti mana yang saya iklankan dan maklumkan kepada tuan-tuan kemarin. Tetamu kita sepatutnya malam ni adalah Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman, iaitu guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kawan. Tapi Ustaz tak dapat bersama-sama kita malam ni, ada perkara
hal yang menyebabkan dia tak dapat bersama-sama kita, insya-Allah mungkin nanti selepas raya nanti baru dapat bersama kita semula. Last minute ada perkara yang tak dapat dielakkan, yang Ustaz tak dapat. Lepas tu saya terus mencari pengganti beberapa nama yang saya hantar, dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Faris orang yang pertama memberi persetujuan untuk bersama-sama kita. Tetapi saya terharu juga lah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesudian yang jawapan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Faris. Walaupun bila saya tengok keadaan malam ni, saya rasa keadaannya agak apa agak sulit juga di rumah tu. Tadi kami sembang, sebenarnya Ustaz Muhammad Faris pun di rumah Ustaz Muhammad Faris pun ada yang positif COVID-19 sekarang ni, yang dalam kuarantin. Isteri dan anak kecilnya berada di hospital sebab anak pun positif, isteri pun positif. Isteri kena jaga anak di hospital. Lepas tu anak seorang lagi 3 daripada 5 positif. Seorang anak lagi dalam bilik tu, sedang kuarantin dalam bilik. Jadi yang ada dalam gambar kita anak tu dengan Ustaz Faris tu, yang tu yang negatif. Jadi sekarang ni Ustaz akan bersiaran dengan anak lelaki dia. Alhamdulillah. Apa nama anak tadi? Lupa dah Ustaz Faris. Muhammad Fahim. Muhammad Fahim. Akan bersama kita. Alhamdulillah nampak baik tu. Nampak dia duduk dengan ayah dia dengan tenang, dengan baik. Alhamdulillah. Jadi itulah cerita dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita sangat rasa satu pengorbanan yang sangat hebat daripada Ustaz untuk bersama-sama kita melayan kita pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa bersama kita dengan program ni, jadi saya tak mahu melengahkan masa lagi, di mana kita akan teruskan lagi dengan pada malam ni kita akan bersama-sama membaca Al-Quran lagi 2 muka surat, di mana kita akan sambung surah Az-Zumar, iaitu ayat yang ke-6 sampai 21 pada malam ni. Muka surat 459 sampai 460. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran atau tengok di skrin insya-Allah. Jadi kita akan sama-sama mendengar Ustaz membaca ayat-ayat berkenaan, dan kita akan ikut sama-sama di rumah supaya kita dapat membaca 2 lagi muka surat Al-Quran pada malam ni insya-Allah. Seterusnya saya akan bacakan terjemahannya dan kemudian kita akan dengar sedikit tazkirah daripada Ustaz insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan kepada Ustaz Muhammad Faris bin Safari untuk meneruskan slot bacaan Al-Quran kita pada malam ni. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya jamaah surah Taman Jawijaya, insyaAllah kita sambung bacaan kita surah Az-Zumar ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة تجري من تحتها الأنهار. Ustaz Baris, Ya. tadi ghurafum mabniyah. Itu tak nampak. Semula. Kita ulang semula ayat 20. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pada malam ni kita dah sama-sama dapat membaca lagi dua muka surat Al-Quran, di mana kita membaca di muka surat 459 dan 460. Kita menyambung bacaan kemarin iaitu daripada surah Az-Zumar ayat 61 sampai daripada ayat 6 sehingga 21. Alhamdulillah. Di mana pada malam ni kita berpulang sekali lagi mendengar bacaan daripada Ustaz Muhammad Faris bin Syafari yang memperdengarkan bacaan dengan cara tartil dan bertaranum. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita pun dapat sama-sama, tentunya tuan-tuan membaca di rumah masing-masing, jadi dapatlah kita membaca dua lagi muka surat Al-Quran pada malam ni. Seterusnya insya-Allah saya akan membacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi insya-Allah. Muka surat 459. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dia menciptakan kamu daripada diri yang satu, Adam. Kemudian daripadanya dia menjadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang haiwan ternakan untuknya. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang berbuat sedemikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Jika kamu kafir, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meredai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meredai kesyukuranmu. Itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kecuali kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan menyekutukan Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pengajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama berserah diri. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku menderhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, maka Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah
maka sembahlah selain dia sesuka hatimu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan api yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang-orang yang menjauhi taut, iaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka layak mendapat berita gembira kerana itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Iaitu mereka yang mendengar kata-kata lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah ditentukan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di syurga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibina bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahawa Allah menurunkan air dari langit, lalu diatur menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Sadaqallahul azim dan rahimah Allah yang maha agung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan kita dah dapat mendengar terjemahan kepada surah yang kita baca sebentar tadi, itu surah Az-Zumar ayat 6 sampai 21. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam ayat 6 sampai 21 ini memang berkaitan dengan kita, berkaitan dengan manusia. Apa yang dilakukannya nanti akan Allah tayangkan semula, akan beritahukan semula apa yang telah kita berbuat ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita mendapat nikmat, ketika kita mendapat kita mendapat musibah dan sebagainya, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita taat kepada apa yang Allah perintahkan, bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, bagaimana pula yang engkar dan sebagainya. Jadi semuanya diceritakan. Bagi saya rasa apa yang difirmankan, Allah firmankan dalam ayat ini memang khusus untuk kita sebagai umat Islam, supaya mengambil pelajaran daripadanya, supaya menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, agar kita disayangi oleh Allah SWT. Semoga Allah redha terhadap kita dan kita menoleh kejayaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat pula, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak serahkan balik majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Faris bin Safari kita bersama anak-anaknya untuk menyampaikan tazkirah dalam sunat Quran kita. Dengan segala hormat yang dipersilakan Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan semua yang berada dalam keadaan sihat walafiat serta mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayat ni sering kita dengar
Kalau tiba je bulan Rajab, tiba je bulan Syaban dan nak masuk bulan Ramadan, selalu kalau imam di masjid, di surau akan baca ayat, akan baca doa ni. Kenapa? Kerana kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan, keimanan, keselamatan untuk kita benar-benar mampu untuk menempuh 3 bulan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Kerana apa? Dalam 3 bulan ni macam-macam boleh berlaku. Ada orang sempat bulan Rajab, tak sempat bulan Syaban dan Ramadan. Ada orang sempat bulan Rajab, sempat bulan Syaban tapi tak sempat bulan Ramadan. Ada orang sempat ketiga-tiganya. Jadi doa ini adalah salah satu yang diamalkan. Merupakan hadis dari riwayat Ahmad. Ada musnadnya bilangan hadis 2346. Yang bermaksud, Ya Allah berkatikanlah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkati kami dalam bulan, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Baik. Sebenarnya ada lagi hadis yang lain daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini salah satu doa yang Nabi baca apabila melihat anak bulan Ramadan. Riwayat Ahmad dalam musnadnya, nombor hadis 1397. Dan begitu juga ada banyak lagi ulama-ulama, kalangan-kalangan ulama-ulama dan para salafus salih juga berdoa untuk mendapatkan Ramadan. Kenapa Ramadan? Orang kerja-kerja sangat bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni adalah satu bulan nikmat. Bulan apa yang kita buat perkara yang baik, semua akan dijemputkan. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain, susah. Bukan senang kita nak jumpa bulan Ramadan. Hatta kita sekalipun ni lagi 4 hari nak masuk bulan Ramadan ni, siapa yang berani jamin dia boleh jumpa bulan Ramadan? Saya sendiri tak berani jamin. Allah Rabbi, kita tak tahu masing-masing. Kalau kita sempat dapat, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau andai kata kita tak sempat, maka pandanglah ia sebagai salah satu rahmah. Tidak Tuan-tuan yang apa baru menyertai grup ini, sebenarnya Ustaz Muhammad Faris Safari merupakan guru ganti bidang terjun kepada Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman yang menghubungi saya beritahu kata dia tak boleh sertai program pada malam ni kerana ada hal penting juga, ada masalah pada anak dia juga, anak demam 2 orang, tak sihat, jadi tak dapat menyertai program pada malam ni. Jadi Ustaz cara bidang terjun, saya kontak ramai Ustaz. Jadi Ustaz Muhammad Faris memberikan jawapan dulu yang bersetuju untuk sama-sama kita pada malam ni. Jadi itu walau bagaimanapun Ustaz terpaksa bersama-sama bersiaran bersama-sama dengan anak, kerana isteri dan anak yang seorang lagi berada di hospital kerana positif COVID. Anak kecil ada positif COVID. Seorang lagi anak dalam bilik bersama. Tapi Ustaz, saya terharu dengan
akan atas kesediaan Ustaz untuk memberi bersama kita menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, minta maaf tadi anak saya ni dia kalau dia salah makan dia memang macam tu. Biasalah kalau bapak bela ni kan. Bapak bela ni kalau anak salah makan dia tak tahu dulu mak dia jaga kan. Mak dia jaga, makan jaga. Tapi kalau bapak je jaga, makan ikut dan je lah. Bila makan ikut dan macam ni lah akibatnya. Okey, tak apa. InsyaAllah kita sambung balik. Minta maaf tadi. Baik, begitu juga dengan banyak juga doa-doa yang dibaca oleh para salafus salih. Para salafus salih ni para ahli-ahli agamawan yang terdahulu pada zaman hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Antara doa lain yang dibaca contoh Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadat pada bulan ini. Ini adalah doa yang juga dibaca untuk kita bersedia menghadapi bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Dua 913 dan Al-Bukhari. Baik. Jadi kita fikir sejenak, kita buat renungan kita, adakah kita dah bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan? Adakah kita semua dah bersedia untuk masuk ke dalam bulan Ramadan? Ni ada 4 hari lagi. Ada 4 hari ini, besok, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 4 hari lagi lah. 4 hari lagi. Dan kita akan, sebelum kita menghadapi satu Ramadan. Adakah kita dah bersedia? Masing-masing fikir dan masing-masing jawab. Bagaimana kita nak bersedia? Masing-masing fikir dan masing-masing. Jadi, cara kita nak menyambut kedatangan Ramadan ni mestilah kita menyambut dalam keadaan yang bergembira. Bukan dalam keadaan yang resah, gelisah. Sebab bila kita rasa gembira, maka kita akan dapat hadiah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Bila kita rasa gelisah, maka kita akan dapat kegelisahan semasa kita berada dalam bulan Ramadan. Ingat, dalam bulan Ramadan ni ada macam-macam tawaran yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena rasa salah satu perasaan yang lain daripada yang lain daripada bulan-bulan yang lain. Kena ada satu perasaan lain daripada yang lain. Macam mula-mula kita jumpa pasangan kita, macam mana perasaan kita mula-mula berjumpa dengan pasangan kita. Kalau boleh lebih daripada itu. Maka sabda Nabi SAW yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Dalam hadis ni jelas menyatakan bahawa tak ada berlalunya ke atas orang Islam satu bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Tak ada bulan lain selain daripada bulan Ramadan untuk orang Islam. Dan tidak kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan.
Maka ni hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nombor hadis 8870. Hadis berjelas menerangkan tentang kehadirannya bulan Ramadan itu merupakan salah satu kebaikan kepada orang Islam. Jadi bagaimana cara kita nak menyambut kehadiran bulan Ramadan? Yang pertama sekali, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan semua, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Pertama sekali, apa yang kita buat, apa saja yang kita nak buat, hatta kita nak solat, kita nak jumpa orang sekalipun, kita kena perbaiki niat kita. Apa niat kita? Betulkan niat kita. Apa yang kita nak dalam bulan Ramadan untuk tahun ini lah. Apa yang kita nak dapat? Perbaiki niat kita, perbetulkan niat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya. Perbaiki niat kita, betulkan niat. Bukan kita masuk bulan Ramadan semata-mata untuk kita dapat berbuka bersama-sama di Masjid Surau. Dapat buat kempen jual kurma ke apa ke tak. Perbetulkan niat kita hanyalah semata-mata kita nak melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas mungkin. Bukan semata-mata untuk kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang ahli qaryah ataupun ahli jawatan kuasa surau. Itu salah satunya. Tapi apa tujuan yang utama kita hadir dalam bulan Ramadan? Jadi yang pertama sekali, cara kita nak menyambut, cara kita nak bersedia menghadapi bulan Ramadan, pertama sekali niat. Apa saja perbuatan kita mesti bermula dengan niat. Jadi saya nyatakan niat adalah perkara yang utama dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan. Yang kedua, kita amalkan membaca apa saja doa. Tak semestinya nak baca doa dalam bahasa Arab. Salah satu doa yang paling senang orang baca, yang paling ramai orang baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu selalu dan mudah sangat untuk baca. Kalau tak boleh ingat yang dalam bahasa Arab, boleh je. Ya Allah, Engkau berkatikanlah aku dalam bulan Rajab dan Sya'ban, ya Allah, dan Engkau sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan aku dalam bulan Ramadan, ya Allah. Boleh doa, tak ada masalah. Kita doa dalam bahasa Melayu. Yang penting doa itu tidaklah kita doa yang bukan-bukan. Ya Allah, bolehlah lakukanlah perniagaan aku dalam bulan Ramadan ni, ya Allah. Aku masuk bazar tahun ni, ya Allah. Itu salah. Kita nak doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik supaya kita akan dapat hasil yang baik. Tak semestinya Allah bagi segedebuk kejap tak. Mungkin Allah bagi berperingkat-peringkat. Ramadan hari pertama dia bagi sikit, hari kedua bagi sikit, ketiga bagi sikit. Jangan kita mengharap kita doa sekali kita terus dapat segedebuk. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang mungkin impak dia yang kita doa tu mungkin impak dia akan dapat sebulan selepas ataupun setahun, 2 tahun, 10 tahun. Mungkin. Apa yang kita perlu buat adalah lakukanlah, bacalah doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Tak payah doa panjang-panjang, doa yang pendek-pendek pun tak ada masalah. Doa panjang-panjang nanti lupa. Doa yang pendek je, yang senang untuk kita ingat. Dan kita doa, kita nak baca, nak hafal doa panjang-panjang, nanti kita lupa. Bila kita lupa, kita baca sekali je. Sebab panjang sangat. Jadi, set satu doa yang pendek sahaja, yang mudah. Bergantung pada ibu-ibu ayah, tuan-tuan, perempuan.
Doa yang mudah untuk dibaca sepanjang masa. Bukan ada masa-masa tertentu, tidak. Sepanjang masa. Bila-bila masa yang bersesuaian dengan tempat, bolehlah baca doa sempena kita nak menyambut kehadiran bulan Ramadan. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tadi niat, yang kedua adalah doa. Yang ketiga, apa yang boleh kita lakukan dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan adalah kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Alhamdulillah, ahli jemaah surau Taman Jawijaya, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah miss, istiqamah dalam buat program-program menghidupkan amalan membaca Al-Quran. Saya ada follow Cikgu Rahim punya Facebook. Ada macam-macam program tentang menghidupkan amalan majlis ilmu, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah, teruskan amalan membaca Al-Quran ini. Yang ini kita membaca Al-Quran secara berjemaah. Kita membaca Quran secara berjemaah. Tapi ibu ayah ingat, kita perlu juga buat bacaan Al-Quran secara fardian, secara sendiri-sendiri. Yang berjemaah kita dapat pahala dah, ya. Yang sendiri kita perlu buat juga, ya. Sebab bacaan secara sendiri pun ada pahalanya, bacaan secara berjemaah pun ada pahalanya, bacaan secara berpasangan pun ada pahalanya. Jadi buatlah bacaan Al-Quran ini sama ada secara sendiri, berpasangan ataupun berjemaah. Silakan, tak ada masalah. Yang penting Al-Quran itu sentiasa disebut di lidah ibu-ibu, ayah-ayah, perempuan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah sedikit Allah memberi kita peluang untuk sama-sama melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan ini. Kenapa saya kata memperbanyakkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Sebab ada dalil dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan dan padanya diturunkan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Apa-apa saja masalah, perihal masalah yang berlaku di muka bumi ini, semua akan merujuk Al-Quran dan juga sunnah ulama, sepakat ijma ulama. Di Al-Quran merupakan sumber rujukan, sumber panduan. Jadi kalau kita tak baca Al-Quran, macam mana kita nak dapat panduan? Kan? Jadi terang dah, jelas dah dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, jelas dah mengatakan bahawa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Okay. Itu yang ketiga. Ingat, yang kedua doa, yang ketiga baca Al-Quran. Seterusnya yang keempat, bagaimana cara kita nak menyambut kehadiran bulan Ramadan? Yang keempat, kita amalkan amalan bersedekah. Saya tahu amalan bersedekah ni setiap hari kita buat. Ya, amalan bersedekah setiap hari kita buat. Cuma dalam bulan Ramadan ni lain. Dalam bulan Ramadan ni lain. Dia ada kadang-kadang orang sedekah, kalau kita bulan biasa selalunya dalam bulan biasa selalunya orang sedekah dengan RM1. Tapi dalam bulan Ramadan ni kebanyakannya orang bersedekah melalui pemberian makanan juga minuman untuk orang-orang yang berbuka puasa. Selalu kita lihat yang itu. Tapi kena ingat ibu-ibu, ayah-ayah, perempuan sekalian, jangan sampai kita membazir. Kadang-kadang
ada nak bersedekah untuk orang berbuka puasa. Dia sedekah itu melebihi orang yang ada di situ. Contoh, surau tu orang yang sehari datang 20 orang. Tapi dia letak sedekah sampai kita lakukan walaupun sedikit, walaupun kita baca Quran sedikit ataupun kita sedekah tu sedikit, tapi kita buat secara berterusan, insya-Allah Allah akan nilai sebaik-baik nilai yang Allah akan berikan untuk kita, insya-Allah. Jadi betulkan niat kita, doa yang baik-baik, perbanyakkan amalan ibadah seperti baca Quran, sedekah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sampai dalam bulan Ramadan dan kita doa supaya kita dipermudahkan untuk menghadapi bulan Ramadan dan mendapat keberkatan dan juga dapat menambahkan keimanan kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sekadar itu saja perkongsian saya. Minta maaf malam ni ada banyak sound effect. Jadi minta maaf sangat-sangat dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian saya. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan, persoalan, boleh ajukan. Sekiranya saya boleh jawab, saya jawab. Sekiranya saya tak boleh jawab, kita hold dulu, nanti saya bagi jawapan pada Cikgu tadi. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Faris bin Safari yang telah memberikan tazkirah kepada kita dalam surat Quran sebentar tadi. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Faris ditemani oleh anaknya Muhammad Fahim bin Muhammad Faris yang ada bersama-sama yang kita tengok. Jadi kita doakan, sama-sama kita doakan agar Ustaz dan di keluarganya, isteri, anak-anak, 2 orang lagi anak yang positif tu akan cepat sembuh dan balik ke rumah. Dan Ustaz pun dihindarkan dengan anak Muhammad Fahim ni, dihindarkan daripada COVID. Semoga tidak terjangkit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz memberikan tazkirah kepada kita itu bagaimana kita nak nak memasuki Ramadan ni, bagaimana apa yang 4 perkara yang elok kita perbuat dalam rangka kita untuk sampai kepada 4 Ramadan yang 4 hari lagi akan tiba. Iaitu yang pertama, kita betulkan niat kita, kemudian banyakkan doa-doa yang sesuai, yang baik. Tak kira doa yang pendek atau dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Arab, yang memberi yang doa-doa yang baik yang kita boleh bacakan, perbanyakkan doa. Yang ketiga, banyakkan baca Al-Quran, sama ada secara berjemaah, secara tadarus dan sebagainya, dan juga yang penting secara sendiri-sendiri. Pada kita juga perlu baca bersendirian, juga kita perlu isi diri kita dalam waktu kita bersendirian. Yang seterusnya, banyakkan sedekah, terutamanya dalam bulan Ramadan. Sekarang ni kita berlatih
tinggal 4 hari lagi kita nak buat persediaan supaya kita lalui Ramadan dalam keadaan empat perkara tersebut telah kita praktis dan jalankan, dan kita akan teruskan dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya saya nak bagi seorang ya peluang untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi silakan siapa yang nak berinteraksi. Sekarang ni saya tak mahu sebut nama, dan minta seorang saja berinteraksi dengan Ustaz, kerana kita nak bagi Ustaz masa dengan anak-anaknya. Sebab anak seorang lagi Ustaz, anak seorang lagi dalam bilik tidur ke? Tidur ke? Ataupun jaga sakit dia keriau dalam bilik tu jenuh. Tidur. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan seorang saja, siapa yang nak berinteraksi dengan Ustaz silakan. Tak ada siapa yang nak interaksi. Ada. Silakan aja Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya tak nak tanya, cuma saya nak bagi petua yang budak-budak batuk ni. Saya rasa selalu saya biasa buat, tapi dia alhamdulillah dia boleh lah, tapi tak tahulah pula dengan anak Ustaz. Sebab biasanya kita tumbuk bawang putih, bukan tumbuk hancur. Tumbuk bagi pecah-pecah, lepas tu bubur minyak kelapa ataupun minyak masak. Lepas tu sapu kat dada dia. Sapu kat dada, sapu kat belakang dia. Jadi dia tak adalah batuk ke macam dia bolehlah nak bernafas senang kan. Kalau tidak dia nak tidur dia tak boleh sebab dia batuk. Nanti dia meragam lah. Okey insya-Allah itu yang petua orang tua yang kita amalkan. Berpulanglah pada Ustaz sajalah kan. Padahal anak-anak dalam keadaan macam ni kita cuba je lah. Harap Ustaz bersabarlah dengan musibah yang melanda ni. Dah macam-macam petua dah saya cuba. Itulah kita tak tahu yang mana yang diizinkan Allah. InsyaAllah. Saya cuba yang ni, saya tak cuba lagi. Yang bawang putih dengan minyak kelapa ni belum cuba. Sebab yang tu kan senang, barang tu ada kat dapur je. Cubalah, bukannya tumbuh hancur, tumbuh pecah-pecah je. Kan bagi minyak keluar. Itu je Ustaz. Tak ada tanya sebab kesian kan Ustaz tengok apa susah Ustaz nak ni pun. Tak apa. Alhamdulillah puan nak je sambil atas interaksi yang diberi berinteraksi dengan Ustaz. Jadi saya kagumlah lihat anak Ustaz ni, walaupun dalam keadaan yang macam tu selalunya anak-anak merengek Ustaz kalau macam ni, kalau batu-batu tak berhenti tu merengek, kira menangis lah. Dia menangis selalu kalau besar-besar ni, jenuh lah kita kena dukung, timang-timang dia pasal dia menangis tak berhenti kalau dalam keadaan macam ni. Tapi alhamdulillah Muhammad Fahim ni nampak tenang seperti setenang ayah dia. Alhamdulillah. Nampak teruk tu, batuk tu nampak kuat batuk dia tu. Tadi sampai muntah temuk tu. Tengok tu. Jadi ayah dia lagilah tenang. Jadi alhamdulillah, semoga macam kita sebutkan tadi, semoga Ustaz keluarga dilindungi Allah SWT, yang sakit cepat sembuhnya insya-Allah. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan doa. Jadi Ustaz kata tadi banyakkan doa yang pendek-pendek insya-Allah tapi berkesan, bermakna. Jadi silakan Ustaz dengan doa yang pendek-pendek sudah pada malam ni untuk kita kebaikan kita semua. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangkan kepadamu ya Allah pada malam ini ya Allah. Kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah, walau di mana mereka berada ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah rahmat dengan Al-Quran ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran ya Allah. Ajarkanlah kami apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran ya Allah. Anugerahilah kami ya Allah dengan kemampuan dan sentiasa membaca Al-Quran ya Allah sama ada siang maupun malam ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Engkau berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, Ya Allah. Dan Engkau sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan ini, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Sudah program kita pada malam ni. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang sudi menjadi guru kita secara bidang terjun pada malam ni, di mana saya berhubung dengan Ustaz sebenarnya di sekitar pukul 7 malam tadi. Baru pukul 7 malam. Tadi baru confirm pukul 7.30 tadi baru confirm kata Ustaz setuju. Jadi saya hubungi Ustaz lebih kurang pukul 7 baru dapat jawapan tadi. Tak begitulah. Jadi kita ucapkan syabas kepada Ustaz. Dan kita sangat kagum dengan situasi yang kita lihat pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam esok kita akan bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz An-Nur yang sepatutnya bersama kita pada hari yang lepas tu tak dapat kerana dia ada program dengan Kementerian Pendidikan Malaysia urusan dengan JPN. Jadi dia akan muncul besok insya-Allah. Ustaz An-Nur bin Husin yang tinggal di Bandar Tasik Negara, insya-Allah akan bersama kita pada malam esok. Jadi sekianlah saja program kita pada malam ini. Kita pun dah baca doa khatam Al-Quran tadi Ustaz baca, kita dah aminkan bersama. Jadi kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.